الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurnya pada Allah Ta'ala pada malam yang barakat ini. Senantiasa kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama berhimpun dan jadi rumah Allah Ta'ala selepas daripada kita dapat tunaikan solat fardhu maghrib selaku hubungan kita dengan Allah, iaitu as-salah. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala melalui kita semaya. Semaya bukan semata-mata dan satu ibadat yang kita lakukan sebagai tukus ibadat tak. Bahkan semaya adalah kehidupan kita, nadi ataupun kewinyan jiwa kemanusiaan, keislaman dan akidah yang besar yang bergantung sehingga Allah Ta'ala winamakan semaya ni iman. Inna Allah la yudhi'u imanakum, dan Allah Ta'ala tidak mensia-siakan imanakum, salah kamu. Di saat yang orang-orang yang bodoh, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Dan setelah Allah Ta'ala pusing qiblat daripada Baitul Maqdis yang beradanya di bumi Syam ataupun Masjidil Aqsa yang terkenal dengan Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, maka berpalinglah kepada Baitullahil Haram. Maka Allah Ta'ala kata, Inna Allah la yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Dan Allah Ta'ala tidak sia-siakan imanakum, dan namakan iman, iaitu salah. Kerana tidak ada sesiapa yang dapat jaga semaya mereka orang mukmin. Lam yuhafiz 'alaiha illa wa huwa mu'min. Dan tidak ada sesiapa yang dapat menjagakan salah mereka orang mukmin. Kalau bukan orang mukmin yang sebenar, maka ia tak dapat jaga semaya. Maka alhamdulillah kita senantiasa dapat menjaga solat. Lebih lagi kita dapat menunaikan solat dengan bentuk jamaah dan bentuk berhimpun ramai-ramai, bentuk sebagaimana yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada dalam bulan Rajab, Ashhurul Haram. Dan bila kita dengar banyak dah dengar tentang bulan Rajab, bulan Al-Haram, dan bulan yang Allah Ta'ala memilih di antara 12 bulan, maka termasuknya bulan Rajab ni bulan Al-Haram. Ia panggil Rajabul Mudhar ataupun Rajabul Fard, dan macam-macam lah, dan diberi gelaran dan nama bagi bulan ni. Maka bulan Rajab ni kebiasaan rumah kita setiap buah masjid lah. Kalau di zaman dahulu
boleh jadi di zaman sekarang memang masih lagi ada, iaitu kebiasaan kita membuat peringatan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW, dan melalui daripada perjalanan malam Nabi dan daripada Masjidil Haram dan menuju kepada Masjidil Aqsa, dan daripada Masjidil Aqsa disitulah dimi'rajkan Nabi, diangkatkan Nabi ke angkasa langit menemui Allah Ta'ala, serta menerimakan salah ibadat yang menjadi hubungan di antara manusia yang kita manusia di permukaan bumi ini dengan Allah Ta'ala yang tertinggi di atas arasy. Hubungan kita dengan Allah. Jadi setiap hari semalam kita buat hubungan dengan Tuhan. Dan buat hubungan, mengaduha, munajat, berbagai-bagai bentuk ibadat yang kita laku dalam solat. Dan sama ada rakaat, sujud, qiyam, zikir dan sebagainya. Allah Ta'ala ciptakan para malaikat ni, dan kalau Ta'ala cipta golongan malaikat yang untuk sujud, maka mereka akan sujud sampai kiamat. Kalau golongan rakaat akan rakaat sampai kiamat. Kalau golongan berqiyam maka dia akan berqiyam sampai kiamat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena para malaikat ini la ya'suna Allah, mereka tidak derhaka Tuhan. Ma amarahum, apa yang Allah Ta'ala suruh, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan buat apa yang diperintah. Ketaatan dan terhadap Allah Ta'ala itu adalah sifat malaikat. Tetapi hamba dan manusia ada yang derhaka, ada yang taat. Faminhum mu'min wa minhum kafir. Ada setengahnya beriman dan ada setengahnya kafir. Dan kalau kita tengok bilangan manusia, dan berapa ribuan juta di atas dunia ini, dan 20% atau tak sampai 30% sahaja yang mereka beragama Islam. Mana wa qalilun, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran senantiasa sebut wa qalilun, sikit hamba yang bersyukur, sikit hamba yang berakal. Dan tapi lek jahil, wa ma aktsaruhum jahilun, banyak hak jahil, banyak hak deraka, banyak hak zalim. Sebelah itu banyak hak kafir. Wa hum yakfurun, wa a'udzu billahi wa hum yakfurun, banyak yang kafir. Dan yang sedikit ini terpilih pula. Wa qalilun min ibadi asyakur, sedikit saja daripada hamba-Ku yang bersyukur. Sebab itulah Nabi kata syurga ini hufat bil makari, syurga dikeliling dengan benda-benda yang tidak disukai oleh nafsu kita. Dan nafsu kita dan nak baca Quran mula mengatuk, nak dengar orang mengajar mula sakit pinggang, sakit lutut, sakit tu sakit ni, nak duduk lama tak boleh, nak berdiri sejam tak boleh semaya, kerana tak secocok dengan nafsu. Tapi apabila kita buat benda yang secocok dengan nafsu, duduk berdiri 2 jam tengok bola, tak lengah. Kalau zaman dulu duduk berdiri sejam 2 jam tengok mak ayung, tak apa, tak berasa lengah. Pikul habis anak cucu boleh, kerana secocok dengan hawa nafsu. Syurga dah dilingkungi dengan benda-benda yang tidak diingini oleh nafsu kita. Dan nafsu ammarah yang suka menyuruhkan kita melakukan dosa-dosa yang besar atau benda-benda yang menjadi kemurkaan Allah Ta'ala. Innan nafsa la ammaratun bisu, itu nafsu manusia. Wa nafsin wa ma sawaha, itulah kita baca semua tu.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, kejahatan, ada benda baik. Qad aflaha man zakkaha, orang yang membersihkan jiwa dia, nafsu dia, dapat bersih mentaati Allah Ta'ala, aflaha, dia berjaya. Waqad khaba, dan rugi, celakalah, dan tak beruntunglah mendassaha, orang yang mengikut apa sahaja kehendak nafsu dia. Sebab itulah pada bulan ni, bulan Rajab, bulan kita mengenali bahawasanya, dan mengikut ahli sejarah lah, walaupun di sana ada khilaf sikit sebanyak tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, bilanya berlaku, bulan mananya timurnya dan apanya, tetapi tetap berlakunya Isra dan Mi'raj. Dan kerana kita membaca daripada surah Al-Isra yang Allah Ta'ala rayak jelas awal surah Al-Isra, subhanalladzi asra. Tetapi apakah sudut yang kita boleh ambil? Ataupun hanya dia menjadikan satu cerita yang dibacakan dah sebelum nak sembahyang Isya. Setiap bulan Rajab kita baca ni Isra Mi'raj, sebulan Rajab Isra Mi'raj, sebulan Rajab Isra Mi'raj. Dan sebagai cerita yang dok baca dengan tidak ada sudut terambil daripada apakah. Dan satu hikmah yang terbesar yang Allah Ta'ala memuliakan seorang manusia yang terpilih, iaitu Nabi SAW, menemui Allah Ta'ala sendiri. Dan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang mulia. Dan apakah kedudukan di antara Baitillahil Haram, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa dalam Islam? Bukan sekadar cerita, baca dengar cerita Nabi pergi jumpa tu, jumpa ni, naik langit, jumpa tu, jumpa ni, kelik mai turun mai, habis ceritanya, habis Rajab, habis cerita Isra Mi'raj. Sedangkan kita tidak ada hubungan langsung dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ataupun apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dikira bahawasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah satu mukjizat. Gapo mukjizat? Benda yang manusia tak kuasa nak buat. Ijaz. Benda yang luar tangkapan manusia. Dan luar kira akal manusia. Dan walaupun di zaman teknologi manusia boleh buat alat untuk terbang 1,500 meter. Kalau di zaman lain ni rakyat kata 1,500 meter. 600 kilometer di antara Masjidil Haram pergi pada Palestin, bukan jauh. Sebab kita pergi bakar. Dan kalau kita pergi bakar 1,500 meter, nak lepas tu berapa jam? Sejam lebih. Lepas tu biasa sejam lebih. Dan pergi klik 2 jam baru. Nah, panah ke atas. Di zaman yang ada alat. Tapi di zaman yang tidak ada alat, zaman itu manusia tak pernah dengar bahawa perjalanan tidak mungkin perjalanan secepat seperti itu. Sehingga ramai di kalangan orang-orang yang dhaif iman dia, apabila rakyat cerita peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka berpaling dan mendustai Nabi SAW. Dan sehingga Abu Bakar digelarkan Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, kerana dia membenar walaupun dia tak dengar daripada Nabi. Awaqala sahibuk, dia dengar walai cerita, balik tanya kau, adakah benar dikatakan dia oleh Rasulullah? Maka dia kata, benar aku dengar. Maka dia beriman serta merta walaupun dia tak dengar sendiri daripada mulut Nabi SAW. Maka diberi gelaran Abu Bakar Siddiq. Maka dikirakan peristiwa Isra dan Mi'raj yang ada hubungan rapat dengan kita. Subhanalladzi asra, kita berbaca semua. Dan
adalah satu di antara mukjizat yang besar yang berlakunya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah adanya satu perjalanan ni bagi seseorang manusia yang dapat buat seperti mana yang dibuat ataupun yang diadakan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mana satu kemuliaan bi'abdihi, Allah Ta'ala kata asra bi'abdihi, dan perjalanan dengan seorang hambanya itu Nabi kita lailan, di suatu malam. Dan di suatu malam perjalanan ini menjadi ayatul kubra, tanda-tanda yang besar dan pemberian rohanian yang tertinggi. Dan berlakunya Isra dan Mi'raj ini selepas daripada kewafatan isteri dan bapa saudara Nabi. Di saat yang manusia di permukaan bumi tidak menerima dakwah Nabi, dihalau dan lontarnya oleh orang-orang penduduk Taif, matinya bapa saudara dia yang menjadi tumpuan yang terbesar, matinya isteri dia yang menjadi tumpuan yang tertinggi, gerbai segala harta yang dia ada demi untuk kemaslahatan agama. Abu Talib walaupun dia tidak beriman, dia di atas agama asal, tetapi dia cukup melindungi anak saudara dia. Setelah matinya Abu Talib, matinya isteri dia Khadijah binti Khuwailid, maka mendapati berbagai-bagai dan kesakitan sama ada pada tubuh badan dan maki hamun yang dilontarkan oleh orang musyrikin Mekah. Seolah-olahnya dunia dan penduduk-penduduknya tidak menerima dakwah Nabi SAW. Maka apabila ahli dunia sepik tutupnya jalan dakwah Nabi, maka Allah Ta'ala membukanya langit untuk menerima, dan tunjuk bahawasa ahli langit senantiasa menerima kedatangan Nabi SAW. Sebagai satu peristiwa untuk nak menetapkan hati Nabi, hati yang sedih dan hati yang qabah, hati yang tidak tenang, untuk menenangkan hati. Cukuplah kalau manusia tak terima, ahli langit terima. Dan membawakan Rasulullah dan memberi semangat dan supaya dia dapat menyempurnakan perjalanan dakwah dia terhadap manusia, kerana tujuan dakwah Nabi mengeluarkan manusia daripada kegelapan syirik dan kufur menuju kepada cerah ataupun nur al-Islam dan adilnya Islam. Liyukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Kerana manusia duduk dalam keadaan kejahilan, kesesatan, kegelapan, kefasikan, kekufuran, maka kerja Nabi mengeluarkan mereka menuju kepada alam cerah, alam nur dan rahmat, nur dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala dan memilihkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu dan perjalanan al-Isra dan juga perjalanan al-Mi'raj, dua kalimah. Nah, Isra wal Mi'raj, dua kalimah ni tak sama lah, tapi seringkali kemas lalu Isra Mi'raj, kerana peristiwa berlakunya sekali, susuli bagi daripada Isra menuju kepada Mi'raj, dimulai daripada Isra, disudahi dengan Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Isra? Isra adalah perpindahan ataupun rihlah yang berbangsa kepada bumi, ar-rihlah al-ardiyah, yang bangsa kepada bumi, kerana atas tanah.
daripada Masjidil Haram menuju kepada Masjid Al-Aqsa. Jarak di antara tu kalau kira di masa lalu atau masa zaman tu pun mana 1,500 km lebih. Percaya ni lah. Sebab kita dengan bakar berkurang tu lah. Perjalanan bumi melalui perpindahan yang pelik sekali. Kerana orang di zaman tu dah kurang-kurang perjalanan kuda yang derah pun kadang-kala guna masa hampir-hampir seminggu. Walaupun kuda yang laju dalam perjalanan kena guna masa seminggu, tu pun marah dah. Bah kalau perjalanan penegak, bawa barang, utara, Karawang, apa semua ni lagi setepat perjalanan malam tengah hari panas, kena berhenti berhak malam berjalan, kena guna masa berminggu-minggu. Dan orang-orang apa mana orang-orang Quraisy juga mereka ada rihlatul syita'i was-saif. Dan Quraisy Qusay ibnu Kilab yang digelarkan Quraisy untuk Nabi, Qusay ibnu Kilab, orang yang mula-mula sanna apa ni memulai perniagaan dua musim panas dengan musim sejuk, rihlatul syita'i was-saif. Musim panas dia gili Syam, musim sejuk gili Yaman. Kerana Syam ni tempat yang sejuk, dia kena pergi musim panas. Rihlatul syita'i was-saif, perjalanan daripada Mekah menuju kepada Syam, perjalanan daripada Mekah menuju kepada Yaman. Mereka pernah berjalan semenjak daripada tok nenek mereka daripada Qusay ibnu Kilab dan sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib dan ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay ibnu Kilab. Siapa turun-temurun daripada keturunan dia. Mereka mengetahui bahawasanya perjalanan tidak mungkin, dan perjalanan ini menggunakan masa semalam, tak mungkin. Kerana kebiasaannya mereka mesti perlu kepada waktu dalam perjalanan. Tetapi apabila datangnya kudrat Allah Ta'ala yang membawakan Nabi kita SAW, dia panggil melangkah kamkan wilah. Hak manusia kat wilah manusia guna, Nabi ni kamkan wilah. Melangkah angkasa masa hak manusia dia kira kebiasaan tu di zaman tu. Tapi kalau zaman sekarang tak menjadi kepelakan. Kita naik kereta bakar, turun mari rumah kita ni sehari semalam baru sampai. Demo naik kapal terbang 4 kali pergi kelik demo. Turun mari naik pula, turun mari naik pula pun kita tak sampai lagi. Kerana mereka naik pesawat Kerenbit. Tapi orang di zaman tu memanglah dia cara memikir dia. Kerana manusia memang dia fikir benar dia lah. Dan benar dia biasa. Apabila datangnya Nabi SAW rakyat cerita ni hanya semalam bukan sekadar pergi kepada Baitul Maqdis, bahkan naik kepada angkasa langit. Allah, lebih dahsyat lagi. Hak ni berkira dah dahsyat ni atas bumi ni. Bumi pun benda pelik dah, benda ajib dah. Maka betapa pelik lagi benda yang dia naik di atas langit. Dan sampainya dengan masa yang begitu cepat, yang orang panggil kata melangkahi khayalan manusia. Orang panggil kamkan wilah manusia. Wilah manusia sebab kamkan wilah. Manusia guna seminggu, tapi kita guna hanya beberapa saat sahaja. Kamkan wilah. Khayal manusia tak tercapai. Itulah dikatakan mukjizat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, gunanya semalam. Dan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Adapun mi'raj, perjalanan ke angkasa langit, ialah rihlah as-samawiyah, perjalanan yang berbentuk langit.
berbentuk angkasa dan tinggi, melangkahi daripada alam bumi kepada alam langit sehingga sampainya kepada Sidratul Muntaha, tempat yang paling terakhir. Sidratul Muntaha terakhir, tempat muntaha ni akhir. Dan yang manusia, jenis manusia boleh menaiki. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi peluang atau diberi kemuliaan yang tertinggi kerana Allah Ta'ala memilih Nabi sampai kepada tempat yang para malaikat sendiri tidak sampai. Mulianya Nabi SAW. Kemudian dibawa kembalinya kepada tempat kedatangannya, iaitu Masjidil Haram. Klik mari. Laqad ra'ahu nazlat 'inda Sidratil Muntaha. Kan disitulah indaha jannatul ma'wa. Disitulah tempat yang Allah Ta'ala membuat cadangan syurga-syurga, taman-taman syurga, dah di tepi Sidratil Muntaha. Maka dua peristiwa ini yang berlakunya pada waktu malam yang sama dan masa berlakunya, setengah ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahawa berlakunya Isra' dan Mi'raj ini sebelum daripada hijrah Nabi-nya setahun. Ada setengah riwayat mengatakan 2 tahun sebelum hijrah, iaitu kemungkinan setahun lebih-lebih. Dan di antara setahun sampai 2 tahun, tidak ada ahli sejarah yang mentahdikan berlakunya pada hari yang tertentu. Cuma ada yang kaum masyhur mengatakan 20 Rajab, 27 Rajab sebagaimana yang dikenali dalam masyarakat kita. 20 Rajab adalah Isra' dan Mi'raj. Walaupun tidak ada nas hadis, tak ada. Nas di zaman sahabat pun tak ada. Cuma ada ingat-ingat, catat dah ahli-ahli sejarah mengatakan kemungkinan berlakunya pada 27 Rajab. Kerana Nabi sendiri pun tak rayak kata hari gapo berlakunya Isra' dan Mi'raj. Dah malam mana? Sebab le malam. Cerak le malam. Tak ada rayak malam mana. Ya sebenarnya tak ada penting berlakunya malam mana, berlakunya hari mana, berlakunya bulan mana. Yang pentingnya kita boleh ambil gapo daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Itu penting sekali. Tak mesti tahu malam mana. Ya sebab tidak disyaratkan waktu tertentu, tidak. Berkata malam tu bagus Isra' Mi'raj, kita kena ada satu ibadat. Ya jenis kita ini suka nak tahu, lepas tu nak mengada-ngadakan ibadat malam tu, hari tu betul dengan tu. Ya suka lagi tu kita ni. Dia nak tahunya malam tu berlaku ke tu, kita boleh buat ibadat. Jadi rekor siapa bertambung ibadat hak malam yang berlaku sesuatu peristiwa. Sebab itulah banyak peristiwa yang berlaku pada Nabi tidak diketahui bila berlakunya. Lebih-lebih lagi perkara yang berlaku belum daripada Nabi kita menjadi Rasul. Dan kerana tidak ada siapa yang buat salinan ataupun buat catatan terhadap sejarah seseorang belum pada dia jadi Rasul. Kemudian setelah jadi Rasul, memanglah ada sahabat, ada orang ingat, ada orang terlupa. Setiap peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW. Tapi yang penting terhadap mereka adalah butiran-butiran dan maudhu'-maudhu' yang boleh ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj melalui qira'at dan hadis-hadis yang sahih. Apa yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah dia kata, adakah Isra' dan Mi'raj ini dikenali sebagai mukjizat? Maka memanglah. Dan jawapannya memanglah betul, dan memanglah dia menjadi perkara yang luar kebiasaan adat. Maka perkara yang berlaku luar kebiasaan adat, maka dikenali sebagai mukjizat. Bahkan apabila disertai dengan at-tahaddi. Tahaddi makna tata.
Dan kalau mu boleh buat seperti ni, boleh tak di zaman tu selain pada Rasulullah, sehingga orang Quraisy mereka mengatakan, kalau benar-benar kamu wahai Muhammad pernah mana pergi kepada Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, maka mu kena boleh rayak berapa tiar dia, berapa putung tiar dia. Dan kita duduk mari masjid sini semua tanya berapa putung tiar, boleh rayak lagi tu 1, 2, 3, 4 putung tiar ni, tak ingat lagi tu. Sebab mari tak nak bila tiar. Tiar tak apa lagi, dia mau tanya tangga apa putung dah tangga. Siap pula dah tangga. Tak ingat tangga, duk naik dan hari pun dah. Bertanya besok. 90 tahun dah duduk semai sini. Tangga apa putung besok? Tak ingat. Tak ingat. Yalah lah. Kita tak ada bila tangga. Kadang-kadang lopak tu. Tak ingat. Tapi orang lagi semua dia ingat. Maka Nabi rayak, boleh rayak, kerana Allah Ta'ala membukakan Masjid Al-Aqsa, Nabi nampak. Dan dia boleh rayak tanda bahawa di saat yang dia kembali ni ada satu rombongan yang duk jalan menuju kepada Mekah, nak kelik. Dan kata buat ni akan siapa? Maka datangnya siapa sungguh seperti nama Nabi rayak. Nabi tahu mana? Dan Nabi lakah mereka tengok satu rombongan ni sedang dalam perjalanan satu rombongan klik daripada Syam menuju ke Mekah. Mereka ini akan siapa? Maka Nabi rayak boleh. Tapi tetap orang tak saya percaya, dia tak percaya. Dia kata ini sihir lah. Dan ini dusta lah. Ini gila, sutrik gila. Tapi dibenari oleh orang beriman. Dan maka dan peristiwa ini zahir di atas Nabi kita SAW sebagai dakwah bahawa dia adalah pilihan Allah dan Nabi, dan benar betul apa dakwah dia, sehingga mereka meminta dalil dan tanda-tanda di atas kebenaran Nabi SAW. Memanglah mereka meminta lah. Kalau benar kata mugi kepada Masjidil Al-Aqsa, cuba merayak lah. Sebab saat ni lah. Maka benar betul dan Nabi SAW cerita apa yang dia lihat tentang bentuk dan rupanya. Sebab Nabi tak pernah pergi kepada Masjid Al-Aqsa sebelum ini. Dia pergi berniaga dengan pok saudara dia masa dia umur 12-15 tahun dulu pun tak ada masuk dalam bumi Syam. Kelik dulu lagi. Dan kerana rahib duk perhati tengok dia awal yang duk tudung Nabi ni adalah satu tanda Nabi akhir zaman akan timbul, dan zahirnya awal senantiasa menudungi, menaungi dia. Lalu itulah panggil Abu Talib rakyat peringatan kalau orang Yahudi mengetahui tentang perkara yang berlaku terhadap anak saudara ni, aku khawatir mereka akan membunuh. Lalu itulah nasihat pada Abu Talib, taklid dululah anak saudaramu ni. Dia walaupun tidak jazam kata ni akan jadi Nabi, tapi dia ada alamat, beringatlah dulu. Rahib ni agama Kristian, tapi Badri hak Yahudi ni agama Yahudi. Di Syam dia ada orang Yahudi, dia ada orang Kristian di sana tu. Ada Nasara. Nah, tetapi ada Nasara yang jenis-jenis hak hati baik. Ada hak jenis jahat, ada hak hati baik. Kerana semua manusia sebelum datang Nabi SAW, mereka juga menunggu kedatangan Nabi. Sama ada golongan Nasara, lebih-lebih lagi golongan orang Yahudi, mereka lebih lagi tunggu bila akan datangnya Nabi mereka. Kerana Allah Ta'ala hatta Nabi di zaman-zaman dahulu di kalangan Bani Israel belaka. Seorang Nabi mati timu Nabi lain, seorang Nabi mati timu Nabi lain, Bani Israel. Tetapi setelah matinya Nabi Isa AS, yang orang Bani Israel sendiri, iaitu orang Yahudi sendiri yang usaha untuk membunuhnya Nabi Isa. Lepas Nabi Isa di kalangan Bani Israel, dan Maryam anak pada Imran, sepupu anak saudara sepupu anak sepupu Nabi Zakaria, Bani Israel, keturunan Bani Israel. Tetapi orang Yahudi tidak terima dan usaha membunuh, dan dialah
yang menyebabkan berlakunya nak bunuh Nabi Isa sehingga Allah Ta'ala angkat ke langit. Maka mereka lebih berhajat untuk menunggu kedatangan Nabi. Tetapi Nabi yang ikut kehendak dia, Nabi yang supaya dia nak, iaitu Nabi yang datang daripada kabilah ataupun daripada keturunan Bani Israel, bawa agama yang supaya hak dia nak. Yang nak tu. Tapi apabila Nabi membawa agama, ajaran yang tak serupa apa yang dia buat, maka dia seperti Nabi Isa. Padahal dia mesti berbangga dengan Nabi Isa. Nabi Isa Nabi daripada Bani Israel. Apa dia usaha nak bunuh? Membunuhkan Nabi Zakaria, bunuhkan Nabi Yahya daripada Bani Israel. Tapi sebab apa orang Yahudi membunuhkan? Dan kalau Allah Ta'ala izin, Nabi Isa juga mereka membunuh. Tetapi Allah Ta'ala nak taruh, nak tunjuk kudrat, kekuasaan Allah Ta'ala. Setelah lahirnya Nabi Isa tidak melalui bapa, dia juga akan diselamatkan Allah, dan Allah Ta'ala angkat kepada langit dan akan turunnya pada akhir dunia. Dan makna satu mukjizat yang terbesar. Sehingga sekarang manusia yang ada fikiran di segi kata tak boleh nak ustaz duk mengajar, banyak saya duk mengajar, dia telefon dia kata ustaz tak boleh nak kecek dah lah ni, nak kecek cerwi asah ya ustaz. Yuk naiklah masa mana lah ustaz ni, masa wiasa dengan ustaz dah wayah hadis ramai Allah naik langit. Orang beranak Nabi Isa tak ada pok, Nabi Adam tak ada pok, mana kalau wayah wiasa. Sial lah kata. Ya biasa ni benda apa orang tolong. Tak mi kata. Nah, tolong. Benda kena ada tersedih, kena ada kampak, kena ada apa. Pak kita nak ambil tersedih mana? Nabi Isa tak ada apa, nak kita tolong biasa ke mana? Ada kata lah ni lana tak ada apa. Ambil budak lelaki ada apa ke tak? Ya betul pakai biasa. Nah, budak kena buat lelaki. Ni kata apabila manusia yang dhaif boleh buat manusia tidak melalui ibu dan bapa, dan Allah Ta'ala senang. Kau tambah yakin lagi? Tak tambah yakin lah. Jadi kalau yang merasa dia lebih pada Allah lah, dia boleh buat juga. Allah Ta'ala boleh buat manusia seperti mana Namrud kata, uhyi wa umid, aku boleh mati, aku boleh hidup. Qala ana uhyi wa umid. Dan Nabi Ibrahim kata Allah Ta'ala, Allah Tuhan aku boleh mati boleh hidup. Dia kata aku pun boleh mati hidup. Tapi Nabi Ibrahim kata Allah Tuhan aku ni boleh naik matahari sebelah naik, jatuh matahari sebelah jatuh. Kalau berkuasa mau naik matahari sebelah lain jatuh boleh tak? Fabuhital ladzi kafar, tunduklah, tak boleh buat. Boleh lagi bangkit matahari naik dia jatuh, tak boleh matahari. Tuhan aku ni boleh masyriqun minal maghrib, dia naik matahari naik dan jatuhnya sebelah lain jatuh. Qala ana ahyi wa umid. Dan maka ayat itulah daripada istiwa yang Allah Ta'ala dan kerana pada Nabi kita supaya nak tunjuk betapa besarnya risalah dan betapa tingginya Nabi dan sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang tertinggi lebih daripada nabi-nabi yang lain. Maka mukjizat yang Allah Ta'ala beri terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan maka bolehlah kita dan mentafsirkan peristiwa ini, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Nabi sendiri dan tidak pernah mengetahadda ataupun tawaran dan terhadap orang musyrikin. Dan kalau tak kuasa, kalau boleh buat sesuatu mu buat, Nabi tak pernah kata lagu tu. Dan kalau mu tak percaya kau mu telah buat tak. Dan Nabi tak pernah kata lagu tu. Tapi Nabi kata mukjizat ini ialah benda yang berlakunya luar adat, dan sehingga manusia dapat lihat dengan mata dia, dan sehingga mereka beriman dan percaya bahawa peristiwa ini adalah di antara salah satu daripada mukjizat Nabi, dan dia menjadi pemberian untuk menyejukkan hati Nabi dan menguatkan meluaskan makrifah dia. Kerana Nabi bawa
dah ke angkasa langit berjumpa dengan berbagai-bagai para nabi dan malaikat, dan bawa menziarahi ahli-ahli syurga, jumpanya ahli-ahli neraka, macam-macam cerita yang diceritakan oleh Nabi. Kita tengok situ, tengok air sungai, laut, macam-macam. Ditengok orang yang apa ni, di tepi laut, Nabi pergi di sungai dah dipenuhi dengan darah. Lepas tu nampak orang duduk berenang di sungai, berenang di sana, mai tebing di sana, berenang mai tebing sini. Ada seorang tu hadap di tebing sini ambil batu boh le mulut, penuh mulut dia, pergi tebing sana pula, kelip mari pula. Satu kali Nabi tengok ada seorang tu duduk tidur, dan ada seorang lagi bawa batu, lepar batu di atas kepala dia, pecah kepala. Bawa dia nak akak batu, kepala kelip semula, lepar pula pecah. Nabi tengok, malaikat bawa dia dalam mimpi tu, dah mimpi tengok. Dan berbagai-bagai cerita yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Ya, melalui peristiwa ini pun banyaklah yang Nabi kita dapat lihat tentang ahli-ahli syurga dan ahli-ahli neraka, dan sebagai menjadi pengajaran terhadap kita umat dia, dan beringat daripada apa yang Nabi kita raya. Beres dah. Beres insya-Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. La hawla illa billahil 'aliyyil 'azim. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بعد دعتي تمت الصلاة القائمة آتي محمد رسول الله لما أسوق محمد الذي يعطي. Sekali lagi maka dah peristiwa yang kita dok baca, satu perkara yang
menjadi cerita yang dibawakan oleh ahli-ahli qisas, iaitu cerita selipar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mereka rakyat cerita bahawa saat yang Nabi dan memasuki Sidratul Muntaha ataupun nak menemui Allah Ta'ala, dia pecah selipar kan. Maka dia kata Allah Ta'ala tak suruh Nabi pecah lah, ikhla'na alaik innaka bilwadil muqaddas tuwa. Cerita Nabi Isa dia pecah kan, apabila masuk di tempat muqaddas tuwa dia pecah selipar. Maka Nabi SAW, Allah Ta'ala tak suruh pecah selipar. Sebab itulah kita tengok golongan mereka ini ada lambang selipar di kepala. Dia panggil capel. Golongan capel, golongan selipar duduk atas kepala, duduk atas kepala, duduk di dahi, duduk di baju. Siapa bawa siapa sama kita golongan capel ni, berdasar pada hadis maudhu' ni. Dan kerana selipar dan dilukis, dia dakwa kata Ibnu Asakir lukis dalam kitab dia kitab Tarikh Dimashq, tapi tak jumpa. Dia kata Ibnu Asakir cari dalam Tarikh Dimashq, tak jumpa dia lukis gambar capal sana. Dan lupa bentuk selipar Nabi itulah. Dia buat tu bukan dia tamada tu, letak kepala tu, selipar Nabi tu. Dan selipar itulah dapat menyembuh segala penyakit buat dia tu. Dia tengok selipar ni hilang penyakit, selipar ni dok le kedar, majunya kedar. Tak maju kedar kalau lalak penuh. Nak orang kedar maju lah ni buka wifi. Penuh. Di sambil lah ni. Nah, mana makzub, kerana cerita-cerita kebanyakan yang waris pada Nabi, ada yang dok royak, dak hipung, dok royak cerita Isra Mi'raj ni banyak yang mendustai, yang tidak ada asas. Kerana para pesos orang royak cerita tu nak royak, nak pelarihkan hak dia. Kadang-kadang niat molek lah, niat nak orang ibadah, tapi niat yang baik tak betul dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab tu Nabi ingat. Dan kalau sebagai lambang biasa, tidak ada ikatan dengan akidah apa. Dan tetapi memanglah lambang itu ya ada ikatan dengan pegangnya. Dan mah kita melalui banyak dah mari. Dan budak-budak pondok, bapa-bapa sendiri pun sukalah pakai capal tu. Dan dia tidak tahu. Wallah alam, saya pun tak tahulah. Dan orang ahli ilmu bapa-bapa ni, dia terpedaya daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang-orang sufi, orang-orang ahli kubur, duk puja kubur. Dan buat pakai kain serba hijab. Kalau di Pakistan panggil berlewi ni buat puja kubur. Dia suka puja kubur dia. Mereka inilah yang banyak yang adanya alamat capal di atas kepala dia. Mari tersebarnya umat kita lah ni pun. Bil lagi datanya yang digelarkan Habib, anak cucu Nabi, mereka bawa ni, maka kita pun ada lambang capal ini. Ini panggil lambang. Kalau lambang biasa bagi kita ni seperti lambang ni. Ini lambang kita kata ni, kita tak ada pegangan akidah, tapi orang kafir tak ada apalah. Dan kita tidak panggil itu sekolah kan, ya kena ada loko hak sekolah dia kan. Sekolah ni loko banding untuk nak beza dia antara sekolah ni dengan sekolah ni, dia buat loko dia. Setiap sekolah dia ada loko, setiap barisan ada loko, kereta ada loko untuk nak berbeza di antara kereta Toyota. Kalau kita tengok loko tahu. Tapi yang ini kerana dia ada hubungnya dengan akidah pegangnya yang berdasar daripada hadis maudhu' dan hadis dusta yang mendustai atas Nabi SAW dalam malai Isra Mi'raj itulah. Dan sehingga kita buat menjadi satu lambang untuk mendekati siapa, macam-macam lah pegangnya tu Nabi ingat lah. Dan ingat benda lagu tu yang lebih baiknya sunyi daripada lambang. Seperti barisan dia, piah ni mana ada piah macam-macam barisan kan, dia buat lambang kan. Dia tak ada sakut dengan akidah. Barisan orang ni ya buat lambang tu, barisan dia ni ya buat nak kenal masyarakat dia sebagai bangita diayah lah, mana mengaku senang lah mudah-mudahan dah piah ni barisan ni, piah ni tuan ni. Tapi lambang tu dia bukan maksud tu dah. Dia maksud lain, tinggi pada tu. Maksud satu pegangan yang mereka pegang bahawa
Nabi ni Allah Ta'ala mulia sehingga selipar Nabi boleh membawa masuk dalam syurga, membawa masuk di dalam menemui Allah Ta'ala. Sebab itulah selipar ni mulia, maka kita kena buat lambang dia, letak di atas kepala, dan dia menjadi ubah dan sebagainya, pegangan dia lah. Itu kita kena ingatlah benar-benar akidah yang jerak mari kadang-kadang, dan benar-benar lagu tu bahaya terhadap akidah dia, kerana dia bina di atas dasar yang mawdu', dia bina di atas dasar mawdu'. Tidak ada siapa yang mengetahui, kerana orang yang lukis itu bukan orang yang hidup di zaman Rasulullah. Dan datanglah orang paling pandai lukis sekali, kita raya kata, kerana sifat Nabi, seolah kata sifat Nabi ni orang boleh raya Nabi hidung lagu tu, telinga lagu tu, kita orang lukis tak sopan. Dan tak nak menepati dah. Nah, tu kena beringat. Walaupun dia bijak dari segi lukis, dia raya sikit faham pun lah dia, seperti kita orang sikit faham tu, kita raya muka dia panjang, hidung dia lagu tu, dia buat sikit faham. Maka Nabi ada sifat dalam hadis, dalam surah Syama'il raya sifat Nabi, hidung lagu tu, dahi lagu tu, boleh dia sikit tak serupa juga. Dan lebih lagi selipar, macam mana orang sakit selipar Nabi tu. Dan kita tengok nak pakai selipar lagu tu payah berjalan lah, masa bucu dua bucu jalan ke mana. Sebab itulah benar-benar lagu tu kita nak beringat lah. Lebih lagi hak mari daripada akidah-akidah yang tidak sahih ni, kita beringat sikit benar-benar lagu tu lah. Itulah, mudah-mudahan kita akan sambung lagi insya-Allah taala. Kita hubungnya daripada Isra Mi'raj ni banyaklah benar-benar yang boleh memajukan umat Islam melalui Isra Mi'raj juga. Dah datangnya ilmu-ilmu baru dan melalui Isra dan Mi'raj ni banyak ilmu-ilmu yang dapat mendedahkan kemajuan umat Islam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi SAW belum pada nak Isra, dia belah pula sekali lagi. Dah pembedahan dada. Maka datang jenis Amel ni biasalah pembelahan dada kan, padat, bukan sekadar dada, bahkan padat semong di zaman kita. Siapa boleh belah mendedahkan otak lah ni kan. Dulu padat thong ya, padat perut lah, satu kepelakan dah. Tapi di zaman kita boleh sebab siapa ke mendedahkan otak. Mana ilmu di zaman Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi sebagai mukjizat, di zaman-zaman teknologi mereka dapat mendedahkan melalui kajian-kajian apa semua dah, sampai pada tahap ilmu yang untuk nak membenarkan apa yang berlaku di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah, segala itulah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.